Kerajaan negeri mengumumkan tambahan 10 unit rumah mesra SMJ kepada golongan belia yang baru mendirikan rumah tangga mulai tahun depan. Tambahan itu menjadikan sebanyak 50 unit rumah mesra SMJ akan dibina di setiap kawasan DUN berbanding 40 unit tahun ini. Dulu cuma kita dapat 45 atau 6 buah satu tahun PPRT. Tahun ini satu DUN kita kasih 40 buah rumah itu. Untuk orang susah, tahun depan saya akan usahakan untuk bagi 50 unit rumah SMJ bagi tiap-tiap DUN. 10 unit tambahan ini kita bagi orang muda dari golongan yang susah, yang baru kahwin. Beliau mengumumkan perkara ini pada Majlis Pecah Tanah Projek Perumahan dan Komersial LPPB Kampung Taka di Pitas. Dato' Haji Ji yakin projek melibatkan pembinaan 320 unit rumah dan 171 kedai itu bakal memberi impak besar kepada masyarakat di Pitas. Projek dilaksana di atas tanah berkeluasan 15.2 hektar itu dijangka akan menyediakan peluang pekerjaan serta ruang kegiatan perniagaan dan perkhidmatan, selain memberi peluang kepada masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Gabungan Rakyat Sabah GRS bersikap terbuka terhadap parti komponennya yang memilih untuk bertanding secara solo pada PRU DUN Sabah ke-17. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata GRS tidak mendesak parti komponennya untuk meninggalkan gabungan itu, sebaliknya menyerahkan keputusan berkenaan kepada parti terbabit. Beliau yang juga pengerusi GRS menyatakan keyakinannya terhadap kekuatan GRS berdasarkan kerjasama baik dalam kalangan parti komponennya selain sokongan kuat rakyat terhadap gabungan itu. Yang tidak setuju dengan dasar kita, yang mau solo, yang mau pakai lambang sendiri, kita bukan suruh mereka keluar. Tetapi kalau mereka keluar, silakan. Saya perjuangan GRS ini bersama-sama rakan-rakan yang lain, terutama sekali PBS, masih kukuh dan insya-Allah GRS akan tetap kekal sebagai sebuah gabungan yang kuat dan mantap di Sabah. Kita mau teruskan perjuangan ini. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji berkata, dasar Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang dilaksanakan sejak hampir 5 tahun lalu merupakan bukti kejayaan kerajaan negeri dalam memulihkan ekonomi dan memperkukuh kesejahteraan rakyat Sabah. Mandat rakyat sejak September 2020 telah diterjemahkan melalui pelaksanaan SMJ dan kepimpinan kerajaan kekal teguh melaksanakan amanah tersebut walaupun berdepan pelbagai cabaran. Sektor penanaman padi di negeri ini terus diperkasa melalui penggunaan teknologi moden. Langkah itu bukan sahaja mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual, malah mampu meningkatkan hasil pengeluaran padi secara efektif. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, usaha itu sekaligus membantu Sabah mencapai sasaran tahap sara diri SSL 60% menjelang 2030. Melalui revolusi penanaman padi ini, bukan sahaja dimodernkan penanaman padi dengan penggunaan teknologi baru termasuk drone dan sebagainya, tetapi juga dari segi sikap penanaman padi itu berubah daripada pengeluaran padi hanya untuk cukup makan kepada penanaman padi untuk komersial ataupun sebagai asas ekonomi dan pendapatan mereka. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program revolusi penanaman padi peringkat daerah Keningau yang dihadiri lebih 500 masyarakat setempat. Dato' Dr. Jeffrey berharap program tersebut mampu meningkatkan ekonomi petani luar bandar serta menarik minat golongan belia untuk menceburi sektor pertanian. MAFI akan meneruskan program revolusi penanaman padi ini ke daerah papar. Dalam perkembangan lain, Dato' Jeffrey meminta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mempercepatkan pembangunan dan penyelenggaraan empangan, parit serta saliran di skim Bumburing. Ia bagi memastikan petani mendapat sumber air yang lancar.
Institusi tahfiz terus diperkasa dengan pendidikan kemahiran melalui kerangka Majlis TVET Negara yang bagi memastikan pelajar tahfiz bukan sahaja mahir dalam bidang agama tetapi turut memiliki kemahiran teknikal dan vokasional. Apa yang kita buat melalui Majlis TVET Negara dan juga di universiti-universiti, di politeknik, kita adakan kursus khas untuk anak-anak tahfiz ini. Dia panggil TVET tahfiz. Dan ini peruntukan akan dipertingkatkan dari masa ke semasa bergantung kepada bagaimana reaksi daripada pondok-pondok dan juga madrasah-madrasah tahfiz yang berada di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat Parlimen Sepanggat di Masjid Jamek Kampung Likas. Pada majlis ini, Abdul Ghani Nawawi dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat Parlimen Sepanggar atas jasa dan sumbangan beliau dalam memperkukuh syiar Islam serta pembangunan masyarakat setempat. Bagi memastikan program pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 berjalan lancar, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri penting bagi memastikan setiap pembangunan segera dilaksana tanpa birokrasi. Kita harap juga untuk implementasi itu dapat dibuat dengan segeralah, dia tidak lagi berlaku sebelum ni yang banyak kekangan atau hiccup yang menyebabkan pembangunan itu tidak dapat dilakukan dengan pantas. Datuk Muhammad Suryadi ditemui media pada program Jelajah Jalinan Borneo di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Ke arah menjayakan RMK 13, beliau mencadangkan agar suara rakyat di bahagian pantai timur Sabah diambil kira. Langkah itu diyakini mampu mencapai sasaran 5.8% keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah sepanjang RMK 13. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat, bahagian Klias lancar Jentera Pilihan Raya DUN Klias. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Klias, Datuk Isnin Aliasni memberitahu, semua sayap parti terdiri wanita, pemuda dan belia wanis bersama ketua-ketua cawangan siap siaga untuk digerakkan. Untuk kita memastikan bahawa parti kita akan menang di DUN Klias ini dan sebagai salah satu kawasan, satu kursi yang kita menyumbangkan dalam pembentukan kerajaan. InsyaAllah untuk kita meneruskan mandat parti kita, JRS, untuk kita mengambil mandat baru. Beliau ditemui selepas pelancaran Jentera Gagasan Rakyat di Beaufort yang dihadiri lebih 300 ahli. Program Beluran Fun Run 2025 menjadi wadah menggalakkan masyarakat menjaga kesihatan dan mengeratkan silaturahim. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, aktiviti seumpama turut membantu membudayakan amalan hidup sihat yang menjadi teras kesejahteraan rakyat luar bandar. Ini yang di mana ini adalah merupakan dasar dan juga agenda besar oleh kerajaan bagi memastikan bahawa kita terus mengekalkan dengan budaya hidup sihat di seluruh negara. Ianya dapat dilaksanakan dengan baik jaya dengan kerjasama pelbagai pihak, jabatan dan agensi juga. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kompleks Sukan Beluran. Tujuan kita di sini adalah untuk memberi encouragement kepada penduduk tempatan untuk di mana mereka ada kawalan dari segi kesihatan mereka sendirilah. Bukan saja dari segi exercise kan, senaman, juga dari segi pemakanan dan sebagainya. Lebih 500 peserta pelbagai peringkat umur mengambil bahagian dalam program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Beluran sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS itu. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi. Malaysia Madani, rakyat disantuni.